Hmm. Ha, anda semua, saya nak tanya ni, kenapa ya kalau pemerintahan Pakatan Harapan je, menteri-menteri agama dia tu macam lembik tengkuk, macam terlampau berlembut sangat dengan perkara-perkara yang berpotensi untuk mencemarkan agama Islam. Daripada zaman 22 bulan sampailah sekarang ini. Kenapa Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali kepada kontroversi Howard Lee cuba untuk menafsirkan ayat 59 surah An-Nisa pasal ya ayyuhallazina amanu atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum tu. Dan kita nak ulas jawapan lanjut daripada Menteri Agama ketika disoal oleh para wartawan baru-baru ini. Ini videonya. Menggunakan tafsirkan Al-Quran. Itulah Alhamdulillah lah sebab YB Howard ni dia yalah saya nasihat saya itu pada dia sebenarnya bila kita menyebut tentang tafsiran ni Al-Quran, dia adalah satu disiplin kan, maknanya dia ada prasyarat rukun seseorang yang nak tafsir. Tak kira lah bukan Quran saja, apa-apa ilmu saja dia perlu kepada satu disiplin yang kukuh sebelum nak ditafsirkan. Cuma apa yang kalau kita perhatikan dalam video tersebut, sebenarnya YB Howard ni dia tidak tafsir. Apa dia buat, dia pergi quote surah An-Nisa ayat 159, dia baca terjemahan. Itu. Jadi dia tidak mengulas dan dia tidak mentafsirkan. Tetapi saya sebut pada dia, sebaik-baiknya elaklah. Kita menghormati dan saya dah sebut bahawa usaha kita memang kita nak mengelakkan Islamofobia. Kita akan agihkan. Ini seperti mana arahan dasrat yang mau buat Perdana Menteri untuk kita agihkan 1 juta Quran kepada orang-orang bukan Islam, termasuklah dalam negara. Sebab kita nak dia orang ni baca ke tak, macam mana dia nak tahu agama kita kalau Quran ni dia tak tahu apa konten dia, kan? So jadi the list yang kita buat antara lain ialah kita agihkan Al-Quran terjemahan tadi itu dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggeris, mengikut apalah kefahaman dia orang, biar dia orang baca dan dia orang akan lihat sendiri bagaimana Islam yang sebenar. Okey? Dia ada janji tak untuk tidak mengulangi benda tu? Dia Ah, tak dia kata apa-apa. Yelah bila kita nasihat kan dia akulah macam tu, sebut macam tu. So cuma yang saya ingat kita bincang kat panjang dalam 2 jam daripada pukul saya ingat pukul 9 pukul 11 habis. Banyak perkara lain lah juga yang kita bincang sebab dia pun ahli parlimen, saya pun ahli parlimen, dia pun ahli parlimen yang agak lama, saya pun belajar agak daripada dia. So jadi bukan saja isu berkaitan dengan isu Al-Quran, kita banyak perkara-perkara lain yang kita bincangkan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda lihat jawapan Menteri Agama tersebut dan di dalam jawapan tersebut saya ada nampak beberapa perkara yang boleh saya ulas kembali. Yang pertamanya, Menteri Agama mengatakan bahawa Howard tidak tafsir, dia cuma quote terjemahan. Tetapi wahai Menteri Agama, sekarang ini saya nak anda lihat pada konteks video Howard itu sendiri. Anda tengok tak video Howard tu betul-betul? Howard menunjukkan video tersebut kepada Tuan Guru Haji Hadi dengan ayat ataupun kotonasi yang menjurus kepada kenapa nak kritik kerajaan dan sebagainya. Dan dia menggunakan ayat 59 itu sebagai hujah untuk memberitahu Tuan Guru Haji Hadi betapa dia kena taat kepada ulul amri, kena taat kepada pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara sekarang ini. Itu sebenarnya merupakan satu penafsiran, bukan sekadar pembacaan terjemahan. Dia menggunakan ayat tersebut untuk hujah mengenakan Tuan Guru Haji Hadi, engkau kata engkau beriman tetapi kenapa engkau tidak tengok ayat Quran yang mengatakan bahawa kau kena taat pemimpin. Jadi inilah yang kita duk marah selama ini. Howard menggunakan ayat tersebut dengan satu terjemahan ataupun tafsiran yang songsang semata-mata untuk konon-kononnya hendak merendah-rendahkan pembangkang dan juga untuk membenarkan konon-kononnya kau kena taat kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang tak kena. Lainlah kalau dia sekadar baca tanpa sebarang kotonasi yang tertentu, dia sekadar membaca bukannya untuk ditujukan kepada mana-mana pihak dan sebagainya. Okey, fine, tak ada masalah. Dia sekadar membaca. Dia cuma quote terjemahan dan sebagainya. Tetapi jelas dekat sini, dia menggunakan terjemahan tersebut ditafsirkan untuk ditujukan kepada pembangkang. Takkanlah sebagai seorang menteri yang juga merupakan bekas ketua hakim, anda tak nampak benda ni kot. Yang keduanya, ni ringkas sikit.
berkenaan dengan kata-kata Menteri Agama yang kerajaan beriltizam untuk menyebarkan ataupun mengedarkan 1 juta naskah Al-Quran terjemahan pelbagai antarabangsa termasuklah dalam Malaysia. Cuma tak tahulah kalau saya terlepas pandang, tapi ada tak nampak Quran terjemahan tu di mana-mana? Sebab senampak saya lah macam tak ada masalahnya. Yang dia kata nak hantar dekat Sweden lah dan sebagainya tu macam tak nampak pun. Kalau ada mesti banyak video TikTok dok orang kata apa sebarkan tentang kerajaan telah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Kerajaan telah siapkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Tamil dan sebagainya. Macam tak ada masalahnya kan? Even sahabat saya Adam Lawrence dari dulu minta dana untuk Al-Quran terjemahan bahasa Iban sampai sekarang tak dapat. Apa cerita? Tetapi yang paling penting saya nak ulas dekat sini lah seperti mana yang saya sebut awal video tadi, iaitu betapa Menteri Agama ini sangat berhati-hati bila berbicara perkara yang melibatkan YB Howard Lee ini. Sebab kita tengok macam dia begitu menyusun ayat dan seboleh-bolehnya tidak mahu untuk mengguris hati sesiapa dan sebagainya. Tidak ada ketegasan. Bila wartawan tanya, adakah Datuk Menteri telah meminta Howard untuk tidak mengulangi kesilapan tersebut dan sebagainya, Menteri Agama seboleh-boleh macam tak nak jawab benda tu. Dia kata, kita dah bincang dan dia pun akulah macam tu. Macam tak ada ketegasan langsung. Sepatutnya sebagai seorang menteri yang bertanggungjawab menjaga agama Islam. Bukan macam Mujahid. Mujahid kata menjaga agama-agama. Sepatutnya Menteri Agama ini menjaga agama Islam. Sepatutnya dengan title seperti itu, beliau tegas. Ya, saya telah nasihatkan beliau supaya jangan ulang lagi benda ini dan beliau pun mengakui bahawa beliau telah tersilap dan beliau telah berjanji tidak akan ulang perkara ini. Tegas. Tapi masalah tak nampak ketegasan tu. Siap kata, kita dah bincang panjang. 2 jam kita bincang. Dia pun YB yang dah lama. Saya pun banyak belajar daripada dia dan sebagainya. Kenapa you mesti downgrade diri you, wahai menteri? Dia bukan menteri tahu. You menteri. Kenapa you nak downgrade diri you semata-mata kerana konon-konon dia merupakan MP yang old-timer dan sebagainya. Kenapa menteri mesti downgrade diri dia begitu rendah sekali di sebelah seorang YB daripada DAP yang baru saja melakukan satu perkara yang kontroversial berkenaan dengan agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang saya kesalkan. Sebab macam saya tanyakan tadi, seolah-olahnya menteri-menteri agama dalam kerajaan Pakatan Harapan ini, tak kira lah Pakatan Harapan 22 bulan ke, Pakatan Harapan Barisan Nasional sekarang ini ke, seolah-olah macam lembik tengkuk ketika berbicara untuk mempertahankan kesucian agama Islam. Saya tak naklah tanya pendirian Menteri Agama berkenaan dengan isu Palestin dan sebagainya. Benda itu dah luar konteks. Tapi bila kita lihat benda ini, saya kurang menaruh keyakinan betapa Menteri Agama ini benar-benar mampu untuk menjaga kemaslahatan agama Islam, kesucian agama Islam itu sendiri daripada cuba untuk dimanipulasi ataupun diselewengkan atas sebab-sebab politikal dan sebagainya. Janganlah hanya bila pihak pembangkang sebagai contohnya berbicara itu dan ini, pihak kerajaan terus kata, ini telah menunggang agama, telah menyalahgunakan 3R. Tetapi benda berkaitan dengan YB Howard ini yang terang-terang memanipulasi ayat Al-Quran untuk menidakkan kritikan dari pembangkang, itu dibiarkan atau didiamkan macam itu saja. Itu tidak sepatutnya berlaku. Jadi kepada Menteri Agama Dato' Naim, tolong tegas. Anda ini menteri. Anda ini merupakan orang yang diharapkan untuk menjaga kesucian agama Islam dalam konteks kerajaan. Jadi kalau anda sendiri tidak kelihatan mampu untuk mempertahankan kesucian agama Islam, jadi apa guna anda menjadi menteri? Ayo!